Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari perkara muamalat darjah 5 untuk pelajaran yang kedua yang bertajuk Ar-Riba bagi siri yang pertama. Pastikan semua murid telah pun bersedia dengan mengeluarkan kitab muamalat buku halaman 17 hingga 23 untuk tajuk Ar-Riba. Sediakan juga buku tulis untuk kita sama-sama menjawab soalan latih tubi di hujung pembelajaran kita nanti. Sebelum itu, mari kita sama-sama melihat apakah objektif pembelajaran yang ingin kita capai di hujung pembelajaran kita hari ini. Di akhir pelajaran diharapkan semua murid-murid dapat mengetahui pengertian dan hukum riba, membaca dalil pengharaman riba, dan menyatakan jenis-jenis riba dan contoh-contohnya. Apakah pengertian ar-riba ataupun disebut juga sebagai riba? Riba pada bahasa bermaksud pertambahan dan peningkatan. Pada istilah pula, ia bermaksud tambahan atau lebihan daripada jual beli atau pinjaman yang diperolehi oleh suatu pihak daripada pihak yang lain tanpa cara yang wajar. Ya. Kata kuncinya ialah pengertian bagi riba tanpa cara yang wajar. Itu dinamakan riba. Ataupun riba juga boleh diartikan sebagai bunga. Hukum ar-riba. Perlu diingat apakah hukum ar-riba? Hukumnya adalah haram. Ingat, jangan sesekali kita terlibat dengan riba kerana hukumnya adalah haram. Bila kita melakukan, kita akan mendapat dosa. Seterusnya kita lihat dalil pengharaman riba. Daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan berlakunya jual beli, tetapi dalam jual beli jangan sesekali kita terlibat dengan riba. Daripada hadis Nabi Muhammad SAW pula, hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW bersabda, La'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mu'akilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rawahul Imam Muslim. Artinya Rasulullah SAW telah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberinya, jurutulisnya dan dua saksinya. Baginda bersabda lagi, mereka adalah sama, iaitu berdusta. Maksudnya di sini, sesiapa sahaja yang terlibat dengan riba, sama ada yang memakan riba ataupun yang memberi riba ataupun yang terlibat dengan jurutulisnya, iaitu kontraknya, dan yang melihatnya, saksi, itu dinamakan tergolong dalam orang yang berdosa. Dan daripada ijma' ulama' juga berpendapat para ulama' sepakat mengharamkan riba kerana mendatangkan mudarat kepada manusia. Seterusnya, mari kita lihat jenis-jenis riba. Riba terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, riba ul-buyu'. Kedua, riba ud-duyun. Ulang semula ikut cikgu. Yang pertama, riba ul-buyu' dan riba ud-duyun. Riba ul-buyu' terbagi kepada tiga, iaitu riba ul-fadli, riba ul-nasi'ah dan riba ul-yaddi. Manakala riba ud-duyun terbahagi kepada dua, iaitu riba ul-qardi dan riba ul-jahiliyah.
Riba al-buyuk bermaksud urusan yang melibatkan jual beli barang-barang ribawi. Apakah yang dimaksudkan dengan barang-barang ribawi? Yang dimaksudkan dengan barang-barang ribawi ialah barang-barang antaranya seperti mata wang, emas ataupun perak. Ia juga boleh terdiri daripada makanan asasi seperti tamar, beras, garam, gandum ataupun barli. Baiklah, daripada pengertian ini dapat kita faham bahawa riba boleh terhasil daripada hutang dan juga jual beli barang-barang ribawi. Baiklah, seperti mana yang kita tahu, riba ul-buyut terbahagi kepada 3, iaitu yang kita dah lihat tadi, riba al-fadli, yang kedua, riba al-yaddi dan riba an-nasi'ah. Kita lihat riba al-buyuk yang pertama iaitu riba al-fadli. Ia bermaksud jual beli atau pertukaran antara barang yang sama jenis. Ulang semula. Riba fadli, jual beli atau pertukaran antara barang yang sama jenis. Ingat, yang sama jenis. Contohnya, menukar 15 gram emas 916 dengan 10 gram emas 999. Walaupun kualitinya berbeza, tetapi kerana kedua-duanya adalah emas, maka berat mestilah sama semasa pertukaran. Maksudnya, menukar 15 gram emas 916, jenis 916 dengan 10 gram emas 999. Ini dikira riba. Sebab apa? Sebab emas 916 dia tukar 15 gram dengan 10 gram emas 999. Itu sebabnya dia riba. Tidak sama timbangan beratnya. Sepatutnya yang menjadikan dia tidak berlaku riba di situ mestilah menukarkan 15 gram emas 916 dengan 15 gram emas 999. Itu yang sepatutnya berlaku. Okey, contoh yang kedua. Menukarkan 10 kilogram beras biasa dengan 5 kilogram beras basmati. Ini berlakunya riba fadli. Kerana apa? Walaupun kualitinya berbeza, tetapi kerana kedua-duanya adalah beras, maka berat mestilah sama semasa pertukaran. Kalau 10 kilogram beras biasa, mesti tukar juga dengan 10 kilogram beras mati. Faham ya? Baik. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan berlakunya riba fadli? Dilakukan dalam berat atau kualiti yang sama. Dan yang kedua, dilakukan akad jual beli dengan nilai wang terlebih dahulu. Bagaimana cara untuk mengelakkan daripada berlakunya riba di sini? Mesti tukar dengan timbangan yang sama berat ataupun kalau tak nak kita nilaikan dulu dengan duit. Contohnya 15 gram emas 916 sebab jenis yang berbeza 916 dengan 999 kita nilaikan dulu. Okey. 15 gram emas 916 tadi berapa ringgit? Kemudian barulah kita tukar dengan emas 999 dengan nilaiannya ikut nilai wang yang dinilaikan tadi. Tidak ikut gram. Itu yang sepatutnya dilakukan supaya tidak berlakunya riba fadli. Seterusnya kita lihat riba al-buyuk yang kedua ialah riba an-nasi'ah yang bermaksud jual beli atau pertukaran antara barang yang bertangguh atau tidak serentak. Kata kuncinya ialah yang bertangguh atau tidak serentak. Itu riba an-nasi'ah. Sebagai contoh kita lihat membeli emas secara bertangguh atau berhutang. Contoh bertangguh
seorang pembeli dapat emas pada hari ini, tetapi bayaran dibuat selepas beberapa hari. Maksudnya dia beli barang, tak kira lah emas ataupun apa-apa barang sahaja. Bila kita dapat barang tu hari ini dan kita bayar selepas beberapa hari, iaitu secara hutang bukan secara tunai, ia dikira sebagai riba nasiah, iaitu barang yang dibayar secara bertangguh. Ataupun tidak serentak, contoh bagi tidak serentak, membuat bayaran pada hari ini tetapi emas dapat minggu hadapan. Dia bayar tetapi tidak dapat emas waktu itu. Bayar hari ini, emasnya dapat minggu hadapan ataupun hari yang lain. Itu contoh bagi riba an-nasiah. Kita boleh lihat juga satu contoh yang lain, membuat pertukaran beras secara bertangguh. Hari ini Ali menyerahkan 10 kilogram beras basmati kepada Ahmad. Manakala Ahmad berjanji akan memberi 10 kilogram beras biasa pada keesokan harinya. Itu di situ dia urusan pertukaran barangnya tidak berlaku serentak. Faham ya? Riba nasiah iaitu jual beli atau pertukaran antara barang yang bertangguh ataupun tidak serentak. Riba al-buyu' yang ketiga iaitu riba al-yadi, yang bermaksud jual beli barang yang mempunyai illah yang sama tanpa disyaratkan tempoh tertentu. Apa itu illah? Iaitu sebab yang mengakibatkan sesuatu. Tanpa disyaratkan tempoh tertentu. Sebagai contoh, kita lihat jual gandum dengan barli tanpa serah terima dalam majlis akad kerana nilaian barang berbeza mengikut perubahan masa. Ulang semula, jual gandum dengan barli tanpa serah terima dalam majlis akad. Barangnya tidak diterima kerana nilaian barang berbeza mengikut perubahan masa. Bagaimana cara untuk mengelakkan berlakunya riba al-yadi? Mesti melakukan jual beli secara serah terima dalam majlis akad itu. Mesti sama-sama serah dan sama-sama terima semasa berlakunya jual beli ataupun pertukaran barang itu. Kalau tak, ia dinamakan riba yadi. Seterusnya, mari kita lihat apakah pengertian riba ad-duyun. Riba ad-duyun melibatkan urusan pinjaman dan hutang. Pinjaman dan hutang sama ada berbentuk mata wang ataupun munafaat barang. Pinjaman dan hutang yang berbentuk mata wang ataupun munafaat daripada sesuatu barang. Ataupun melibatkan kadar lebihan faedah disebabkan tempoh sesuatu barang. Riba ad-duyun seperti yang kita telah pelajari terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama riba al-qardi, kedua riba al-jahiliyah. Kita lihat jenis riba ad-duyun yang pertama iaitu riba al-qardi. Riba al-qardi bermaksud pinjaman yang perlu dibayar melebihi pinjaman pokok. Kata kuncinya ialah dibayar melebihi pinjaman pokok atau istilahnya sebagai bayar bunga daripada jumlah hutang itu. Ini sering berlaku pada masyarakat kita sekarang. Sebagai contoh, kita lihat Azman meminjamkan duit RM1,000 kepada Azmi dan meletakkan syarat Azmi mesti memulangkan balik sebanyak RM1,200. Maka lebihan 200 tersebut adalah riba. Jika tidak mahu berlaku riba, Azman pinjam duit RM1,000. Azman meminjamkan duit pada Azmi RM1,000. Azmi pun kena pulangkan dengan nilai RM1,000 juga. Itu kena bayar duit yang dipinjamkan sahaja.
tidak boleh ada lebihan. Tetapi oleh kerana syarat dia kena bayar 1,200, maka 200 itu tadi adalah riba al-qardi, iaitu membayar melebihi pinjaman pokok. Ataupun contoh yang lain, Ramli meminjamkan keretanya kepada Abu dan menyatakan bahawa Abu mesti memulangkan kereta tersebut dengan minyak penuh. Walhal minyak kereta tersebut adalah tidak penuh semasa diberi pinjam. Di situ masa pinjam minyak tak penuh, tetapi bila nak pulangkan disuruhnya supaya memenuhkan minyak tersebut. Maka lebihan itu dinamakan riba al-qardi. Faham ya? Seterusnya kita lihat jenis riba ad-duyun yang kedua, iaitu riba al-jahiliyah, yang bermaksud pinjaman yang perlu dibayar tambahan kerana lambat atau menangguhkan pembayaran pinjaman dari tempoh masa yang ditetapkan. Sebagai contoh, kita lihat Zaid meminjam daripada Kamal dan berjanji akan bayar sepenuhnya dalam tempoh 5 bulan. Tetapi Zaid gagal membayar pada bulan ke-5. Sebaliknya, bayar pada bulan ke-8. Menyebabkan Zaid dikenakan bayaran tambahan atas kelewatan membuat bayaran tersebut. Bayaran tambahan tersebut adalah riba. Faham ya maksudnya di situ riba jahiliyah, iaitu pinjaman yang perlu dibayar tambahan. Kerana apa kena bayaran tambahan? Kerana gagal untuk membayar dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Maka dikenakan bayaran tambahan. Bayaran tambahan itu adalah riba. Baiklah, sebagai pengukuhan, murid-murid sila jawab soalan latih tubi berikut di dalam buku tulis. Soalan yang pertama, apakah pengertian riba pada bahasa dan istilah? Yang kedua, sebutkan hukum riba. Yang ketiga, senaraikan jenis-jenis riba. Sekian saja sesi pembelajaran PDPR kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di siri yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.